Hai, Assalamualaikum semua. Berjumpa lagi kita dalam kelas Bahasa Melayu Tingkatan 3. Hari ini kita akan belajar dan buat latihan sikit pasal kata adjektif. Bahan bantu PDPR yang akan kita gunakan pada hari ini hanyalah buku gerak kerja kamu ni. Ini saja hari ini. Objektif PDPR kita pada hari ini diharapkan nanti di akhir pengajaran ni lah di akhir PDPR ni pelajar semua dapat memahami penggunaan kata adjektif dengan betul. Ingat lagi tak kata adjektif tu apa? Dan seterusnya kita buat latihan berdasarkan soalan format sebenar, iaitu kita akan mengenal pasti kesalahan penggunaan kata adjektif dalam ayat. Baik, kita tengok apa itu kata adjektif. Ni sekadar ulang je lah. Sebenarnya pelajar dah tahu kan. Tapi kita ulang balik. Kata adjektif ialah perkataan yang menerangkan sifat. Dia menerangkan sifat atau keadaan sesuatu kata nama seperti hitam, besar, kuat, banyak dan sedikit. Dan sedikit sifat atau keadaan sesuatu benda, benda, orang, tempat, binatang dan sebagainya. Panjang ni kan. Sebenarnya nak faham dia yang paling mudah apa? Kata adjektif juga dikenali sebagai kata sifat. Ingat lagi tak? Yang saya ingat lah bila buat latihan sebelum-sebelum ni, masa tingkatan 1 dan tingkatan 2 dengan kamu, kesalahan yang selalu kita buat ialah, ingat tak bila saya kata bila dia perasaan, dia kita tak boleh kena diikuti dengan akan. Tak boleh macam sayangkan, bencikan, dia akan jadi sayang akan, benci akan, suka akan. Ingat lagi kan? Itulah kesalahan-kesalahan yang sebelum ni kita biasa buat. Okey, kita tak perlulah terangkan secara lebih lanjut lagi. Kita terus je buat latihan. Jadi kamu buka buku kerja tu, buka muka surat 6. Ni buka muka surat 6. Kita terus buat latihan. Jadi buat latihan bersama-sama dengan saya macam kita buat selalu dalam kelas. Buat bersama-sama dengan saya. Jadi selesai ni kerja kita pun siap. Kalau ada pun tinggal sikit je kan. Jadi boleh selesai. Maklumlah kelas BM kali ni apa ni? Dah di hujung ni kelas awak ni dah di hujung-hujung jadual waktu PDPR kan. Okey, besok barulah awal pagi Okey, jadi kita terus buat muka surat 6 melalut dah saya ni kan. Melalut dah. Jadi okey, tengok muka surat 6. Saya bacakan kita baca sama-sama lah Sambil baca ni kita terus cari Sambil baca ni kita terus cari kata adjektif. Baik saya mulakan Yusof, Kai Siong dan Chandran. Wah, sekarang dah apa ni? Dah lain dah nama. Kalau zaman saya dulu, kalau Melayu dulu balik-balik Ali, Ahmad, Abu. Kalau Cina, Ahmeng. Kalau India, apa ni? Bukan Chandran selalu, Raju kan. Sekarang dah lain sikit lah, dah maju sikit kan. Melalut lagi ni. Okey, baru mula saya dah melalut. Okey, Yusof, Kai Siong dan Chandran bersahabat baik sejak kecil. Cari, ada tak kata adjektif? Kat sini kan. Kata adjektif kita dah jumpa dah. Sini satu, kecil. Kamu gariskan terus kat dalam buku latihan, buku gerak kerja kamu Okey, sambung lagi. Kebetulan mereka tinggal di kawasan kejiranan yang sama. Jumpa tak? Ada tak? Kalau tak ada, kita teruskan. Murid bersekolah di sekolah murid pula. Minta maaf salah Jangan saya salah sebut ni, meleweh ni apa semua. Jangan buat TikTok kecam saya pula Bahaya ni, netizen kuat mengecam ni. Mereka bersekolah di sekolah yang sama juga. Jumpa tak? Okey, kita teruskan lagi Mereka bersekolah di sekolah yang sama juga. Apalah saya ulang-ulang 2 kali ni kan. Saya minta maaf lah Saya tak edit lah, saya teruskan je. Selain itu, keluarga mereka saling mengenal dan rapat antara satu dengan yang lain. Okey, ada tak? Jumpa tak? Ni mengenal sifat macam mana mereka tu kan saling mengenal dan rapat. Rapat ni pun ialah
kata sifat. Jadi kata adjektif. Jadi kamu garis dua ni dulu. Kalau ada yang saya tertinggal, kamu saya minta maaf lah. Kalau ada saya yang tertinggal, kamu tandakan. Okey, kita teruskan dalam perenggan yang kedua. Okey, perenggan kedua kita baca dan buat macam tadilah. Sama-sama terus kita buat serentak. Sama-sama. Okey. Mereka bertiga murid tingkatan 3 amanah di Sekolah Menengah Kebangsaan Indra Mahkota. Ada tak? Kalau ikutkan amanah ni, amanah ni selalunya dikira sebagai kata sifat. Tapi hari ni dia sebab dia bagi tingkatan 3 amanah ni jadi kata nama khas kan. Ni tak ada masalah lah. Saya rasa apa, semua pelajar tahulah. Okey, seterusnya. Hubungan mereka yang akrab menyebabkan mereka digelar 3 serangkai. Ada tak? Ya, betul ni akrab. Ada yang tak jumpa? Tak apa kan kita tak diuji soalan macam ni kan. Kan nanti kita tengok soalan yang sebenar kan. Dah biasa kita buat kan. Okey. Mereka sering berlomba-lomba dalam pelajaran dan sukan. Ada? Tak ada kan. Meskipun begitu, mereka tidak pernah bergaduh atau bermasa muka. Mereka belajar bersama-sama, bermain bersama-sama. Ni bukan huruf besar, typo. Saya banyak typo lah. Dan sentiasa bermuafakat dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Okey, baik. Kita teruskan lagi perenggan yang seterusnya. Perenggan yang ketiga. Pada masa yang sama, mereka tidak menyimpan perasaan cemburu. Sebaliknya, akan saling memberikan galakan jika seorang daripada mereka mendapat kejayaan yang cemerlang. Ada. Kat sini ada kan jelas ni satu ni kata sifat yang menunjukkan perasaan ni kan. Satu sini cemburu dan juga bagaimana sifat kejayaan tu cemerlang. Ada dua. Kalau ada lebih kamu tanda. Okey. Saya sambung lagi ayat yang seterusnya dalam perenggan yang ketiga. Misalnya, semasa Kai Siong terpilih mewakili sekolah dalam pertandingan berbasikal, Yusof dan Chandran turut gembira. Ya, ni kan. Kita terus jumpa dan ni. Gembira. Okey. Teruskan lagi Mereka berdua sentiasa memberikan kata-kata semangat kepada Kai Siong agar dia menjuarai pertandingan tersebut. Ada jumpa lagi. Okey, kita teruskan lagi Di rumah pula, mereka anak-anak yang ringan tulang. Ringan tulang, tahu kan maksud ringan tulang ni? Ringan tulang ni ialah rajin. Malah ringan mulut juga. Ringan mulut ni maksudnya apa? Ini bukanlah maksudnya becok. Bukannya macam mulut-mulut netizen. Ringan mulut ni maksudnya ramah. Peramah. Ringan tulang ni rajin. Ringan mulut ni dia peramah. Jadi macam ni juga kita ni sekarang ni saya tengok jadual PDPR 2.0 ni dia agak padat sikit lah. Jadi pelajar pun sama kena sama-sama ringan tulang bantu ibu bapa Jadi saya bimbang ada yang stres nanti kan terlalu banyak sangat. Jadi hari ni kita belajar yang ringan-ringan saja yang mudah-mudah saja. Melalut lagi dah saya. Okey, kita sambung lagi Selain rajin membantu keluarga sendiri, mereka rajin membantu masyarakat setempat. Ni yang dimasukkan dengan ringan tulang. Mereka akan bertegur sapa dengan sesiapa sahaja. Ini yang dimasukkan dengan tadi peribahasa tadi ringan mulut. Dan oleh sebab itu, mereka dijadikan contoh oleh para ibu bapa di kawasan kejiranan mereka. Ada jumpa tak? Sini inilah rajin kan. Sifatnya rajin. Mereka ni rajin. Ni pun sebenarnya macam kata sifat juga dengan tulang dengan mulut ni. Tapi saya biarkan dia dalam kategori peribahasa. Ada lagi tak? Okey, kalau ada kamu tanda Okey. Sebelum kita sambung latihan yang seterusnya, kamu ambil masa berhenti dulu sekejap, pause dulu video ni. Tadi kan kita dah garis-gariskan mana yang
kata adjektif kan, perkataan-perkataan, kata adjektif kan, kita dah gariskan. Jadi kamu pilih dalam antara perkataan-perkataan tu, kamu buat banner ayat. Kat latihan bawah tu kan, muka surat 6 tu ada banner ayat, dia minta 4 ayat saja. Jadi kamu banner ayat dulu, kamu buat tu dulu, pause dulu video ni dan kamu buat dulu banner ayat dulu supaya tamat dah video ni, nanti tamatlah juga latihan. Jadi kamu dah tak ada kerja rumah. Buat dulu lepas buat tu bolehlah rehat sebentar sebelum kita mulakan yang seterusnya ni Okey. Okey, saya andaikan pelajar dah siap dah siap. Ada yang berhenti buat tadi ke? Sebab dengar kat luar ada lalu tu putu mayam, putu mayam. Ada yang berhenti ke buat? Okey, tak apa Kita teruskan Okey, sekarang ni awak buka muka surat 34 pula. Kita buat latihan kata adjektif dalam bentuk format PT3. Okey, dah biasa buat macam ni kan? Kita dah biasa sangat dah buat macam ni Okey, ayat-ayat di bawah ini mungkin betul dan mungkin salah. Jika terdapat kesalahan, kesalahan itu telah ditandakan dengan A, B atau C. Dan jika tiada kesalahan telah ditandakan dengan D. Pilih jawapan yang paling sesuai. Dah biasa sangat dah kita buat soalan-soalan bentuk macam ni kan? Dah hampir pakar dah kelas ni. Okey, nombor 1. Emak mengeluarkan agar-agar kering. Ni kata adjektif ni. Betul tak? Agar-agar ni kering. Betul ni tak ada masalah. Ni betul. Ini agar-agar ni yang buat kuih tu. Dia memang kering lah. Bahan buat kuih tu. Bukan agar-agar kat laut tu. Jadi ni betul sifatnya kering. Itu dan meminta Kak Long merendamnya. Agar-agar yang kering tu direndam sehingga kembung. Betul ke sehingga kembung? Kalau benda kering, kita rendam sehingga kembung. Betul ke? Yang ni salah kan. Yang kembung tu, perut saya ni. Yang kembung. Sejak PKP ni makan je. Dah naik kembung dah. Mengarut lah. Teruskan lagi Lebih dahulu sebelum dimasak. Jadi kita dah jumpa lah jawapannya ialah B. Salah ni bukan kembung. Sepatutnya kembang. Okey. Yang kedua, kita tengok nombor 2. Dua orang pelancong yang hilang. Betul tak sifatnya hilang ni? Yang ni betul, tak ada masalah. Yang hilang di hutan simpan itu telah selamat. Betul lah Telah selamat dijumpai kan? Betul lah, mestilah selamat dijumpai. Awal pagi tadi. Ni pun betul. Awal ni betul, penggunaan perkataan awal ni betul. Awal pagi tadi oleh pasukan penyelamat. A betul, B betul, C betul. Jadi tiada kesalahan. Tanda terus. Jawapan D bulatkan terus. Okey, kita teruskan. Yang kalau muka surat 34 tu C tadi kita dah buat B. A tu kamu buat sendirilah Itu mudah je kan. A tu kan mudah. Saya jangkakan 6/6 lah. Semua orang akan jawab betul lah A tu. Cuma biasalah kita ni kalau kat rumah, PDPR kat rumah ni mudah hilang fokus apa semua kan. Kalau salah tu maknanya saya percaya bukannya kamu tak tahu kalau salah. Itu kerana ada sikit cuai sebab kita kurang fokus bila belajar kat rumah kan. Tak apa. Dah dengar dah pengumuman ni, sekolah nak buka balik. Saya pun dah tak sabar dah ni kan. Okey. Kita teruskan. Hari ni banyak melalut dah. Okey, kita teruskan latihan C. Yang ni saya tak tulis soalannya sebab saya percaya pelajar saya 3 cekal ni semuanya kita dah terlalu biasa sangat buat bentuk-bentuk soalan macam ni kan. Dah banyak kali saya dedahkan. Kamu tahu kan, bila tengok ni kamu tahu. Ayat ni ada kesalahan bahasa. Kita kena kenal pasti. Tak perlu garis. Tapi saya kalau kat dalam kelas saya selalu galakkan pelajar garis. Supaya mudah untuk semak balik kan. Jadi tapi sebenarnya tak perlu garis lah
Kita kenal pasti kesalahan tersebut dan tulis jawapan yang betul pada ruang yang disediakan. Jadi tak perlu salin balik kan. Ni dah biasa buat lah. Okey, kita teruskan aja. Okey, nombor 1. Datuk memberitahu kami bahawa buah durian di dusunnya sudah mula jatuh. Durian lah, sedap ni kan. Tapi durian ni durian cacat. Ada pula jatuh kan. Mana boleh jatuh. Jadi jatuh ni salah. Sepatutnya kalau perkataan kalau durian ni apa? Gugur kan. Okey, gariskan jatuh, tulis kat sini. Gugur dekat ruangan jawapan. Tulis G U Sudah nampak kat situ tanda-tanda tulisan yang amat buruk seperti ditulis dengan kaki, maka bertabahlah semua tengok tulisan saya. Gugur. Okey, kita tengok yang kedua pula. Soalan yang kedua. Petinju itu berjalan terhoyong-hayang setelah ditumbuk dengan padat oleh lawannya. Wah, ini kan nampak salah kan. Ada pula ditumbuk dengan padat. Padat ni salah. Gariskan. Jadi, perkataan apa yang sesuai kita gantikan dengan padat ni? Kalau ditumbuk dengan kuat kan? Jadi perkataan yang paling sesuai ialah ditumbuk dengan kuat. Jadi kita tulislah perkataan kuat kat sini. Tulis K. Lawa pula K saya. U A T. Kuat. Okey. Selesai soalan 1 dan 2. Ada 4 soalan je ni. Kita tengok soalan 3 dan 4 pula. Baik, soalan nombor 3. Pertunjukan pentas di karnival itu mendapat sambutan panas daripada para pengunjung. Sambil baca terus jumpa kan kat mana yang salah kan. Kat mana salah? Panas. Jadi sepatutnya panas ni kita gantikan dengan yang betul. Kita ganti dengan hangat. H. Ya Allah, buruknya tulisan. H A N G A T. Saya mengeja ni bukan nak ajar kamu mengeja, tapi saya nak tulis ni. Tulis pakai mouse kan. Hangat. Hangat, buruk hangat. Okey, nombor 4. Tokoh akademik itu mempunyai pengalaman yang besar. Nampak dah salah. Dalam bidang ekonomi dan pentadbiran. Besar ni salah kan. Bukan pengalaman yang besar. Pengalaman yang luas kan. Pengalaman yang luas. Apa salah hari ni ada besar, ada kembung, peli ke apa ni. Yang luas. Selesai kita buat latihan. Okey, baik, selesai sudah PDPR kita pada hari ini. Jadi saya imbas balik apa yang kita belajar hari ini. Hari ini kita belajar pasal kata adjektif dan juga tadi kita sudah buat latihan berdasarkan format PT3. Tahniah kepada pelajar yang mengikuti PDPR pada hari ini dan juga saya ucapkan terima kasih kepada ibu bapa yang sentiasa bagi kerjasama, sentiasa mendorong anak-anak kita untuk sama-sama mengikuti PDPR. Jadi saya juga nak ucapkan, nak bagi tahulah tak lama lagi kita akan lebih kurang lagi sebulan lah kita akan naik sekolah dan kita akan belajar seperti biasa. Jadi yang mana-mana latihan yang sebelum ni yang pelajar tak siap, cuba siapkan perlahan. Sebab antara berita yang saya dengar takwim 2021 tidak berubah. Jadi mungkin kita akan belajar dalam keadaan naik nanti. Kita tak tahu lagi kita akan belajar macam mana kan. Ada tak ada PT3, kita bersedia sahaja. Tapi saya percaya kelas ni sebenarnya dah hampir 80% bersedia untuk PT3. Cuma kita akan touch up sikit-sikit sana sini. Okey, sekian dulu daripada saya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.